Assalamualaikum dan hai. Okey, bersama saya Farhan Suhaimi dan saya lagi. Dalam video tutorial saya yang kedua mengenai Illustrator, dan dalam video kali ini saya akan menerangkan mengenai toolbox dan apa yang ada dalam toolbox. Jom kita pergi satu persatu. Okey. Yang pertama adalah selection tool. Okey, perasan tak kat ujung tu ada huruf V. Itu menunjukkan itu adalah shortcut dia. Okey, mana-mana tools pun sama, ada shortcut di masing-masing dan korang boleh ubah. Okey, yang tak ada korang boleh letak shortcut dia. Kalau yang korang rasa tak selesa nak ubah pun korang boleh ubah juga. Okey. Okey, pertama adalah selection tool. Selection tools kegunaannya adalah untuk select lah. First kita buat satu objek dan kita boleh gerakkan dia. Nampak? Nama pun select, of course lah kita nak select objek tu. Kalau kita buat select yang lain pun benda yang sama juga. Kan? Kita boleh select juga. Okey, untuk direct selection tool, sama je, kita boleh gerakkan juga. Perbezaannya kita boleh select direct apa yang kita nak gerakkan. Seperti contoh point. Saya klik sekali dan saya gerakkan. Nampak tak? Maksudnya kita direct apa yang kita nak gerakkan. Okey, boleh faham Jelas? Okey, seterusnya adalah Magic Wand Tools dan juga Lasso Tool. Okey, yang dua ni adalah untuk cropping. Saya sarankan gunakan di Photoshop sebab bukan kegunaan, dia punya output dia better di sana. Okey, boleh juga guna Illustrator atas editing korang nak guna di Photoshop boleh, nak guna di Illustrator pun boleh. Mungkin di Photoshop ambil masa dua kerja kan, nak masuk Photoshop, lepas tu nak masuk pula Illustrator, tapi lebih banyak kelebihan bila kita gunakan tools dua ni di sana. Okey, untuk cropping. Okey, seterusnya adalah pen tool. Pen tool adalah one of the most important tools in Illustrator sebab mana-mana editing memang akan guna orang kata Illustrator ni lah. Mana yang guna Illustrator confirm akan guna pen tool. Secara generalnya untuk buat shape sebenarnya, tapi ada kerja-kerja yang kita boleh buat seperti tracing. Okey, kalau tracing, kita nak tracing apa-apa gambar yang kita ada tu, kita boleh trace dia balik. Memang best lah. Okey. Untuk pen tool ni saya akan terangkan cara nak gunakannya lebih detail dalam next video. Okay, stay tune. Dan seterusnya adalah type tool. Of course untuk type font. Tada! Nampak? Saya punya nama Farhan. Okay, inilah type font. Okay, ini adalah line segment. Of course lah nak buat line. Just tarik je. Okay, simple. Sama juga dengan rectangle tool, nak buat shapes. Okay, perasan tak? Kat kecil huruf, nampak tak ada kecil-kecil, anak panah kecil ni bermaksud dalam tu ada option lain. Korang klik dan hold, dalam tu ada banyak lagi dia punya properties dan korang boleh ubah. Contoh nak buat rectangle tool, nak buat rounded rectangle ke boleh, nak buat bulat ke bujur ke, korang boleh pilih sendiri. Kat sini klik dan hold. Okay, brush tool sama je kalau korang buka Photoshop tu untuk brush, dan ni pun sama. Tools ni saya sarankan gunakan di Photoshop sebab lebih banyak kelebihan di sana, outputnya lebih cantik dan banyak lagi properties apa saya kata setting lah kan, sebab brush kat Photoshop boleh download dan kita boleh customkan semua brush tu, dan hasil editing confirm lebih baik di sana kan. Kalau siapa guna Photoshop mesti tahu. Okey, untuk pencil tool untuk drawing. Okey, block brush tool ni untuk blockkan kita punya shape atau image. Okey, eraser tool of course lah untuk padam kan. Lama pun eraser. Okey, ini adalah rotate tool untuk rotate kita punya image. Kalau scale tool, scale besar kecilkan kita punya shape dan image. Kalau width tool ni untuk widthkan kita punya, nak lebarkan lah kita punya kerja editing kita, shape image yang ada dekat canvas. Kalau scale, bukan scale, ni adalah free transform tool, sama je macam scale tool, perbezaannya adalah lebih bebas. Dia tak ada orang kata ikut korang lah nak bersangka macam mana pun, lonjong sikit lah, kempis sikit, nak macam macam korang lah. Okay, free transform bebas, korang boleh try. Okay, ini adalah shape builder tool. Okay, untuk builder shape. Okay, yang seterusnya adalah perspective grid tool. Sama je macam free transform dengan scale tool. Bezanya kalau kita gunakan ni, kita boleh buat perspektif punya angle. Kan, kalau korang ambil gambar macam kata pandangan 45 darjah, boleh lah. Kalau nak buat macam tu, boleh gunakan perspective grid tool.
Okay, seterusnya adalah mesh tool. Mesh tool ni saya susah nak kata sikit sebabnya kalau siapa-siapa yang ada ambil animation yang tahu guna 3D Max, dia ada segmen tau. Okay, ada namakan segmen. So saya klik kat sini. Nampak? Ada akan klik segmen dan kita boleh gerakkan segmen tu. Ini adalah untuk ubah kita punya, orang kata apa, shape kita punya segmen. Okay, kalau siapa-siapa yang tak tahu, yang bukan dalam bidang animation, tak tahu apa itu segmen, korang search itu apa itu segmen, boleh fahamkan dulu and then come back, try. Okay, gradient tool untuk color, cuma color gradient lah. Okay, kita nak buat biru putih ke, biru merah biru putih, apa benda korang nak buat, ikut korang lah. Okay, eyedropper untuk select apa-apa color yang ada dekat dalam kita punya canvas. Seperti contoh, saya nak warna putih, kelabu ni, select, nampak dia akan ubah automatik. Saya nak kelabu gelap ni ke mana, contoh apa-apalah yang korang nak, putih ni ke select, dia akan ikut sendiri. Okay, blend tool. Blend tool adalah untuk blendkan kita punya image, apa-apa shape yang ada atau image korang boleh blendkan 2 hingga 3 gambar. Okay, seterusnya adalah symbol spray tool. Okay, symbol spray tool adalah untuk spray lah, sama je macam paint, cuma dia lebih spesifik pada symbol. Okay, nampak tak sini ada symbol kan? Kalau korang, contoh saya pilih bunga ni kan, saya buat la 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 la, tada, nampak? Terus ada satu symbol. Okay, column graph tool. Okay, kalau korang rasa bosan buat kat Microsoft Office kan, kalau buat kat Excel bosan, boleh buat kat Illustrator. Memang best, cun, cantik, lebih custom. Korang boleh setting ikut apa yang korang suka kan. Korang boleh ikut kreativiti korang kat sini kan. Siapa yang ambil statistik ke, nak buat graf bancian penduduk ke kan, ikut korang lah. Okay, ini adalah artboard tool. Okay, artboard tool ni untuk ubah kita punya artboard size. Contoh tadi saya pilih size ni adalah untuk A4. Okay, saya pilih canvas A4. Kalau saya klik sini, okay, automatic dia akan keluar satu lah ni selection ni. Kita boleh kecil dan besarkan kita punya canvas. Nampak? Saya sarankan janganlah usik benda ni, sebabnya kalau korang nak kata kekalkan dia punya size tu, tak payahlah kata-kata sangat nak sentuh ni. Okay, untuk slice tu ni kita nak macam mana saya kata, dia bukan untuk potong tau. Dia macam contoh saya pilih macam ni kan, saya besarkan ni. Okay, nampak tak ada garisan ni? Maksud kepingan-kepingan, nampak tak ada satu ni adalah satu kotak ni, satu kotak ni, maksudnya okay, saya boleh select yang ini. Lepas tu saya boleh asingkan. Saya select ini, saya boleh asingkan. Okay, atas korang. Macam ni korang nak susun. Korang kena susun dulu image korang. Dan lepas tu baru boleh potong. Okay, benda tu. Okay, seterusnya ada hand tool. Hand tool untuk gerakkan kita punya canvas. Simple. Okay, dia punya lagi senang. Dia punya shortcut key bukan H tau. Space bar. Hold space bar dan klik je. Nampak dia gerakkan dah. Okay, seterusnya adalah zoom tool. Kita nak zoomkan kita punya canvas. Klik, zoom, klik. Kalau nak zoom out balik, hold alternate dan back. Okay, simple. Okay, ini adalah fill. Okay, untuk color kita punya dalam ni. Nampak tak dalam ni? Okay, nampak tak? Merah kan? Ini adalah kita punya stroke. Tapi nampak tak merah? Nampak tak hitam ni? Ini adalah stroke kita. Kalau nak ubah size stroke ni, klik je kat kita punya stroke tu. Lepas tu kita boleh ubah kita punya size. Nampak? Merah ni kalau kita ubah color pun boleh juga. Nampak ni ke atas kurang. Okay. Okay, ini adalah dia punya properties untuk kita punya color foreground ni. Okay, ini adalah colors, ini gradient, dan ini adalah none. Okay, colors, gradient dan none. None ini maksudnya no color, no value. Okay, boleh faham kan? Saya harap korang boleh faham apa kegunaan untuk setiap tools. Kalau saya nak terangkan lebih detail untuk satu persatu, saya rasa tak cukup untuk video tutorial ini, sebab saya nak packkan masa ni agar korang tak bosan dengan saya punya suara yang menyampah ni kan. Okay, saya harap korang faham. Kalau tak faham, boleh tinggalkan komen di bawah, ataupun boleh tinggalkan boleh PM saya di Facebook. Type saja Fan Suhaimi 92. Okay, facebook.com/fansuhaimi92, dan boleh PM saya untuk tanyakan pasal Illustrator ni. Dan itu saja untuk tutorial hari ini. Terima kasih kerana menonton dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.